Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bertemu sekali lagi dalam program Busra Ali. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir. Ramai pula hari ni. Saya minta maaf juga lah sebab lambat sikit. Saya selalu memang bertolak lepas Isyak. Jadi hari ni kunci kereta hilang, cari kunci kereta. Tak nak naik kereta pun, saja cari kunci sebab benda hilang, tak jumpa, tak sedar hati. Jadi cari, tak jumpa juga. Tu lambat sampai. Ala kulli hal, jadi alhamdulillah sampai juga akhirnya. Sebelum kita mulakan dengan tajuk kita berkaitan dengan akidah, saya cuma nak panjangkan sedikit perkongsian yang saya telah kongsi dengan sahabat-sahabat minggu lepas dalam kelas hadis 40. Cuma untuk kita panjangkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Nabi SAW sebut dalam hadis terakhir yang kita bincangkan minggu lepas, pesanan Nabi SAW kepada Abdullah bin Busr. Apabila dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah agama ni terlalu banyak orang bagi nasihat, apa benda yang dia boleh pegang, satu-satunya benda yang cukup untuk dia pegang? Kata Nabi SAW, jadikan lisanuka ratban, la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Jadikanlah lidah engkau senantiasa berterusan dengan zikrullah. Demikian juga nasihat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Engkau meninggal dunia dalam keadaan lidah engkau senantiasa melakukan zikrullah. Sebagaimana kita makan, kan, tubuh badan kita perlukan makanan. Macam Haji Faisal tengah makan. Sebagaimana tubuh badan kita perlukan makanan, demikian juga roh kita perlukan makanan. Sebagaimana tubuh badan kita berasa lapar, sebegitu juga roh kita berasa lapar. Dan untuk mengenyangkan badan kita, kita perlukan makanan. Tetapi untuk mengenyangkan roh kita, kita perlukan zikrullah. Sebab tu kalau kita baca hadis berkaitan dengan kiamat, apabila Nabi SAW sebut akhir zaman nanti, apabila musim datangnya Dajjal, tahun pertama 1/3 makanan akan disekat, hujan dan sebagainya. Tahun kedua 2/3 hujan akan disekat. Tahun ketiga bumi tidak lagi meluahkan hasilnya, tidak ada hujan, binatang-binatang akan mati. Apabila para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang mereka akan makan pada ketiga itu? Kata Nabi SAW, mereka makan makanan malaikat, iaitu tasbih, zikrullah. Jadi zikrullah ini makanan jiwa. Makanan fizikal yang kita makan, dia ada minimum requirement yang kita kena makan. Kalau kita tak makan, badan kita sakit. Kalau kita tak makan, kita tak boleh hidup. Demikian juga roh kita ada minimum requirement, dia kena ada makanan asas. Kalau dia tak dapat makanan ni, roh kita tak tenteram, roh kita sakit. Apa makanan minimum? Dengan solat fardu. Betul, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, kan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan jiwa mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Sesungguhnya dengan zikrullah itulah jiwa menjadi tenang. Jadi paling minimum, paling sedikit, solat 5 waktu. Maksudnya sesiapa yang solat 5 waktu, rohnya tak kelaparan, rohnya ada makanan yang cukup bagi dia melalui hari-hari itu.
Setiap kali rukun solat kan ada tumakninah. Nabi tak sebutlah tumakninah, Nabi cuma sebut wa an tatma'inna raki'an. Hendaklah engkau tatma'in, tenang dalam keadaan rukuk, tenang dalam keadaan sujud, tenang dalam keadaan duduk. Macam mana nak mendapat ketenangan tu? Tenang tu, para ulama mengatakan yang paling ringkas sekali bacaan-bacaan yang ada di situ. Apabila kamu rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Apabila kamu sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Apabila kamu duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Apabila kamu bangun daripada rukuk, rabbana lakal hamd. Ini semua minimum. Maksudnya jiwa kita tidak kelaparan kalau kita ada zikir-zikir minimum ni. Dan selain daripada itu, banyakkanlah melakukan zikrullah, terutamanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bila kita bangun pagi, alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepada Allah lah tempat berkumpul nanti. Kemudian kita solat subuh. Kan dalam hadis Nabi SAW sebut, apabila anak Adam tidur pada waktu malam, syaitan akan ikat dia dengan 3 ikatan. Fi qafiyati ra'sihim, di depan kepala mereka syaitan ikat 3 kali. Apabila dia bangun tidur, lalu dia menyebut nama Allah, inhallat uqdah, satu ikatan terputus. Apabila dia berwuduk, terputus lagi satu ikatan. Apabila dia salat, terputus 3 ikatan. Lalu dia bangun dalam keadaan cerdas. Kemudian zikir-zikir lainlah yang Nabi SAW ajar, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali sehari dan lain-lain. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian sebelum kita mula tajuk ini. Banyakkanlah zikrullah. Sekurang-kurangnya benda-benda wajib kita buat. Selain daripada itu, isilah hari-hari kita dengan zikrullah. Baik, kembali kepada tajuk yang saya diminta untuk bentangkan tentang perbahasan berkaitan dengan akidah, tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan sebagainya. Tajuk ni berat juga sebenarnya, sebab untuk belajar akidah mudah. Akidah semua orang boleh faham. Tetapi untuk belajar perbahasan falsafah di sebalik akidah, itu benda yang susah. Sebab para ulama mereka berbeza pandangan cukup banyak tentang dalam bab akidah. Walaupun asasnya mudah, tapi perbahasan mereka cukup mendalam. Sebab apa mendalam? Sebab akidah ini perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Apabila satu perkara itu kita tak nampak, dan kita ada sumber-sumber yang limited, sumber-sumber yang amat terhad, tak bertambah. Satu orang manusia, dia nak kenal Tuhan dia, tak banyak pilihan yang dia ada, melainkan kitab yang Allah turunkan, melainkan Rasul yang Allah utuskan, melainkan otak dia, melainkan budaya yang dia hidup dalam budaya tu cerita kat dia Tuhan macam mana. Itu sahaja. Tetapi mata dia tak nampak, tangan dia tak boleh pegang alam gaib, telinga dia tak boleh dengar alam gaib, hidung dia tak boleh bau alam gaib. Ini namanya gaib, terdinding ataupun terhijab. Kerana masalah akidah ini ataupun masalah mengenal Allah adalah terhijab daripada mata kita. Sebab itulah para ulama mereka ada perbahasan yang cukup luas dalam bab ini, yang kalau kita tak masuk dalam perbahasan itu, jauh lebih baik daripada kita masuk dalam perbahasan itu. Sebab perbahasan itu terlalu bersimpang siur. Sebab itu ramai ulama besar yang apabila mereka masuk ke alam falsafah, perkataan mereka berubah. Dan ramai juga di antara mereka yang di akhir hayat mereka tinggalkan falsafah. Ramai juga di kalangan orang-orang yang besar, apabila mereka masuk ke dalam falsafah, akidah mereka menjadi tercemar. Sebab di satu perbahasan yang panjang, yang susah, dan manusia terlalu banyak berbeza pandangan. Saya ingat perbincangan kita ni, kita tak mau cerita bab tu.
Kita jangan masuk perbahasan falsafah ni. Kita cuma cerita akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja yang kita nak ambil tahu dalam siri-siri ini. Baik, pertama sekali, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala nak daripada kita, hanya ada dua sumber yang tetap, tak berubah, iaitu kitabullah dan juga rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Selain daripada itu, manusia berbeza pandangan. Selain daripada itu, bukan sumber yang tetap. Ini asas yang kita kena tahu. Nanti ada orang yang kata, boleh tak nak ikut naluri dia sendiri untuk kenal Tuhan? Tak semestinya. Sebab naluri, dia bukan sekadar terbina apabila kita lahir. Naluri bukan sekadar itu. Orang kata naluri, tetapi naluri ini terbina dengan pengalaman dia, cara hidup dia, budaya yang dia hidup di sekelilingnya, tempat itu. Itu semua membentuk cara fikir dia. Dia bukan sumber. Kalau itu menjadi sumber, agama berbeza-beza. Tuan-tuan, kita selalu bincang dulu kan, sebagaimana kita bila rungsing, kita banyak zikrullah, tiba-tiba kita mendapat ilham, Allah datang, Allah tolong kita dalam mimpi kita dan sebagainya. Demikian juga Kristian mimpi Jesus datang kepada dia. Demikian juga penganut Buddha, dia boleh mimpi dia naik taraf. Demikian juga orang Hindu, dia boleh mimpi yang dia juga naik taraf, akan dilahirkan semula jadi benda lain. Benda ni berlaku kepada semua orang. Itu bukan sumber. Ini benda penting yang kita kena tahu. Kita mungkin boleh pergi cerita ke orang kan, agama ni, Islam agama yang paling baik. Sebab apa baik? Orang tu dia tidur malam, dia mimpi, kemudian hati dia terbuka, dia masuk Islam. Contoh kalau baca perbahasan Kristian, sama juga. Ada orang Islam, dia tidur malam, dia mimpi Jesus datang kat dia, hang sembah aku, hang masuk syurga. Esok pagi dia murtad jadi Kristian. Ada. Yahudi juga ada. Artinya pengalaman peribadi itu bukan sumber mengenal Tuhan. Tak boleh. Sebab pengalaman manusia berbeza-beza. Budaya bukan alat mengenal Tuhan. Sebab budaya manusia berbeza-beza. Jiwa yang suci itu juga bukan alat mengenal Tuhan. Sebab ada orang yang jiwa dia suci, jiwa dia betul-betul nak menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi dia tersilap pilih jalan. Bahkan mereka mungkin lebih ikhlas daripada sebahagian besar daripada kita. Kan Sami Buddha yang tak pakai kasut bertahun-tahun kan, dia memerlukan keteguhan yang kuat. Bukan semua orang boleh buat macam tu, tapi dia buat begitu. Jalan dia salah. Ada orang dia boleh bertapa tahun-tahun terakhir hidup dia, dia tak makan, dia tak minum, kerana mungkin kepercayaan dia bila dia mati, jasad dia akan kekal, jasad dia takkan hancur, dia naik taraf. Dia buat begitu, dia sanggup tahan dan siksa diri dia. Ada orang sanggup buat begitu. Jadi jiwa yang betul-betul yang menyerah kepada Tuhan, itu juga bukan cara untuk kita tahu apa kehendak Tuhan. Sebab manusia berbeza-beza, pengalaman manusia berbeza-beza. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal adalah kita dan juga orang yang dilantik oleh Tuhan untuk cerita apa Tuhan nak. Itu sahaja yang tinggal. Kita tak boleh buat interpretasi sendiri. Kalau interpretasi berbeza-beza, kan Nabi suruh kita cintakan Tuhan. Macam mana cara nak cintakan Tuhan? Itu pun kena ikut Nabi juga. Kalau tak, berbeza. Ada orang dia cintakan Tuhan sebagaimana dia cintakan isteri dia. Cintakan Tuhan sebagaimana dia cintakan ibu dia. Cintakan Tuhan sebagaimana dia cintakan negara dia. Tiga benda ni, isteri, ibu, negara, kita cinta. Tapi cara menunjukkan cinta berbeza. Jauh berbeza. Kita tak buat kepada ibu kita apa kita buat kepada isteri kita.
Demikian juga kita tak buat kepada negara kita apa yang kita buat kepada company yang kita kerja, walaupun kita cinta semua sekali. Jadi macam mana nak tunjukkan kecintaan kepada Tuhan? Itu juga mesti melalui apa Tuhan suruh kita buat. Jadi ini kaedah asas yang kita kena tahu. Nak kenal Tuhan, nak tahu apa yang Tuhan nak daripada kita, hanya melalui kitab dan melalui Rasul. Selain daripada itu, tafsiran. Kita tak boleh kata, oh alim besar ni ikut aliran ni mesti betul. Tak semestinya. Semua agama ada alim besar. Semua agama ada pendebat terbaik yang orang lain tak boleh kalahkan dia. Mungkin zaman tertentu agama tertentu ada, zaman lain agama lain pula ada. Semua mazhab ada alim besar yang orang lain tak boleh kalahkan dia pada setiap zaman. Di zaman Al-Baqillani tak ada siapa boleh kalahkan dia. Dia orang paling hebat dalam debat. Di zaman Ibn Taymiyah, dia orang paling hebat ketika dalam debat. Orang tak boleh kalahkan dia. Di zaman Al-Ghazali, dia orang paling hebat dalam debat. Siapa pun tak boleh kalahkan dia. Di zaman Az-Zamakhsyari, dia orang paling hebat. Siapa pun tak boleh lawan dengan dia. Tetapi Al-Baqillani, dia adalah Asy'ariyah yang mutaqaddimin. Al-Ghazali adalah Asy'ariyah yang mutaakhirin. Ibn Taymiyah, dia Salafi. Zamakhsyari, dia adalah Mu'tazilah. Kalaulah kerana ada alim yang hebat, yang orang tak boleh lawan dengan dia, menjadikan aliran dia tu betul, maka aliran yang betul berbeza-beza. Walaupun semua klaim Islam. Demikian juga dengan agama-agama lain. Kalaulah kerja kemanusiaan menjadikan orang tu hebat, ramai orang Kristian juga buat kerja kemanusiaan, Buddha juga buat kerja kemanusiaan. Maka akhirnya kita kena balik kepada Al-Quran dan juga Sunnah, Nabi-Nabi dan juga kitab yang Allah turunkan. Jadi saya ingat untuk sesi pertama ni, saya tak panas hari ni. Aircon tak cukup kot. Oh, okey, untuk sesi pertama ni, sebelum kita pergi uluhiyah, rububiyah dan sebagainya, saya nak paling mudah, macam mana cara Nabi SAW mengajar akidah. Kita balik kepada sirah sedikit. Apabila Nabi SAW memerangi segala kekufuran Arab jahiliyah, Nabi memerangi benda syirik yang mereka buat, Nabi menentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ketika itu, ini di peringkat awal dakwah, Arab jahiliyah datang bertanya kepada Nabi SAW, kalau Tuhan kami tak betul, kalau Tuhan kami ni semua salah, sif lana rabbakum, cerita kat kami Tuhan kau macam mana. Ada pun riwayat lain mereka sebut insab lana rabbakum, cerita kat kami Tuhan kau, apa dia Tuhan kau. Arab jahiliyah tanya. Dalam sebahagian yang lain, riwayat yang lain, orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, mereka kata Allahu khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, habis itu siapa pula yang ciptakan Allah? Jadi soalan-soalan begini didatangkan kepada Nabi SAW. Nabi tak ada jawapan, Nabi tunggu. Dalam sebahagian riwayat yang dhaif, apabila Yahudi bertanya siapa yang ciptakan Allah, Nabi marah, tapi Nabi diam, Nabi tak ada jawapan. Sampailah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu surah yang paling besar nilainya, satu surah yang Nabi SAW kata ta'dilu thuluthal Quran, satu surah yang dia sama nilai dengan 1/3 Al-Quran. Surah ini para ulama kata namanya Suratul Ikhlas. Kenapa dinamakan Suratul Ikhlas? Kerana di dalam surah ini tak cerita pasal dunia, langsung tak ada pasal dunia. Di dalam surah ini tak cerita pasal akhirat, langsung tak cerita pasal akhirat. Ini bukan surah nak cerita apa kamu buat, apa balasan kamu dapat, syurga, neraka, amalan, tak ada langsung. Surah ini sekadar menceritakan tentang Tuhan. Daripada awal ayat dalam surah Al-Ikhlas ni sampai akhir ayat, dan sampai akhir ayatnya dia menceritakan tentang Tuhan. Dia menjawab semua persoalan di zaman tu, menjawab persoalan Arab jahiliyah, menjawab persoalan Yahudi, menjawab persoalan Kristian, dalam satu surah yang 3 ayat atau 4 ayat.
menjawab ke semua persoalan yang berlegar-legar pada ketika itu. Jadi bila mereka bertanya dengan Nabi SAW, Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Ayat yang pertama Allah sebut Qul huwallahu ahad. Para ulama khilaf, bukan para ulama lah, para sahabat khilaf, ada tak perkataan Qul? Dua surah yang sahabat semua sepakat, Tabbat yada abi lahabin wa tab, tak ada Qul kat depan, sepakat semua orang. Qul a'udzu birabbil falaq, semua sahabat sepakat, mesti Qul kat depan. Tapi Qul huwallahu ahad, para sahabat khilaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam sebahagian riwayat daripada dia kata tak ada Qul. Allahu ahad, huwallahu ahad. Tapi majoriti sahabat yang lain mereka katakan ada Qul. Qul huwallahu ahad. Boleh tak kita nak baca Quran, kita baca huwallahu ahad, buang Qul, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Al-Quran mesti mutawatir. Mutawatir maksudnya setiap perkataan di dalam Al-Quran, perkataan itu mestilah diriwayatkan dengan kumpulan manusia yang ramai, hafazan dan juga tulisan. Segala yang bukan mutawatir itu bukan Al-Quran. Itu yang jadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila Abu Bakar kumpulkan para sahabat untuk tulis Al-Quran, bandingkan dua. Satu, apa yang mereka hafal. Satu, apa yang mereka tulis. Kalau ada sahabat kata, aku dengar begini daripada Nabi SAW, sahabat lain kata, tak, kami tak dengar begini, tertolak. Jadi daripada pengumpulan itulah bacanya Qul huwallahu ahad. Tak boleh khilaf dah, mesti baca Qul. Tapi di zaman awal sahabat berbeza pandangan. Tuan-tuan, ada banyaklah bab yang para sahabat mereka berbeza tentang ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kita tak boleh pegang dengan pandangan-pandangan yang terasing ini. Sebab syarat Al-Quran dia mestilah tawatur. Maksudnya ramai orang riwayat. Jadi yang pertama Allah kata Qul, katakanlah huwallahu ahad. Kamu duk tanya siapa Tuhan aku ni? Tuhan aku adalah Allah. Dialah Allah ahad, satu-satunya Tuhan. Allah adalah satu perkataan yang datang daripada ilah. Allah merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa, satu. Sebelum kedatangan Nabi SAW, Arab jahiliyah mereka tahu bahawa Tuhan yang paling perkasa, Tuhan yang Rabb, menciptakan segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi, mentadbir langit dan bumi adalah Allah. Arab jahiliyah tahu benda ni. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka akan katakan Allah. Arab jahiliyah percaya. Contoh kalau masih ingat kita cerita sirah kan, apabila tentera bergajah nak serang Mekah, Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW, dia pergi keluar jumpa dengan tentera Abraha. Dia kata, bagi balik kambing aku. Abraha kata, apa punya ketua? Kami datang nak main serang Kaabah, kau minta kambing. Abdul Muttalib kata, kambing aku punya, aku ambil baliklah. Kaabah ada Rabb, ada Tuhan pemilik dia yang akan jaga dia sendiri, aku tak payah jaga. Jadi Arab jahiliyah sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka tahu adanya Tuhan yang maha besar, Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kebanyakan agama-agama lain, mereka percaya adanya satu Tuhan yang paling besar, yang menciptakan. Nama berbeza. Yahudi bagi nama Yahweh. Hindu dia ada bagi satu nama kepada Tuhan dia yang paling besar. Kristian, Tuhan yang paling besar. Nama berbeza, sifat-sifat berbeza, tafsiran berbeza. Tetapi kewujudan satu zat yang paling besar, yang daripada zat itulah bermula segala benda,
Zat itu tidak ada permulaan, tidak ada penghujung, yang paling berkuasa, yang mentadbir. Semua agama percaya. Ini beza antara agama dengan bukan agama. Ini berbeza dengan ateis, dengan orang yang menganut agama. Atheism, mereka kata tak ada zat ni. Segala benda berlaku secara semula jadi. Duduk tak duduk, tiba-tiba segala benda yang bercantum pecah, jadilah Big Bang. Kemudian pecah, tersebarlah jauh semua benda, jadilah planet-planet, jadilah galaksi dan sebagainya. Itu etis. Tetapi beza etis dengan agama, orang yang menganut agama, mereka percaya bahawa permulaan ini bukan begitu. Dia tak boleh satu benda yang tiba-tiba meletup. Mesti ada sesuatu yang meletupkan benda itu. Semua agama percaya. Jadi Allah, daripada zaman Arab Jahiliyah, mereka percaya bahawa ada satu Tuhan yang paling besar, yang menciptakan, yang mentadbir, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa masalah mereka? Mereka tak sembah Allah terus. Arab Jahiliyah apa dia buat? Dia sembah berhala-berhala kecil-kecil ni. Amr bin Luhai, asal ni dulu sebelum zaman Nabi, lama sebelum zaman Nabi, Amr bin Luhai, dia pergi ke Syam. Masa tu Mekah masih lagi atas agama Tauhid, mengikut agama Nabi Ibrahim. Jadi walaupun syariat mereka tinggalkan sedikit demi sedikit, akidah masih bersih. Tapi dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam, dia nampak satu benda yang ajaib pada pandangan dia. Dia kata di Syam mereka membina tokong-tokong. Apabila mereka lapar, mereka minta makanan daripada tokong tu. Apabila mereka perlukan hujan, mereka minta daripada tokong tu. Bila mereka nak pergi perang, mereka minta daripada tokong tu. Dia dapat satu idea. Dia kata ini bagus. Lalu dia bawa berhala ni pergi ke Mekah. Dia pun cerita kepada orang Mekah, aku dapati di Syam ada satu benda yang baik, yang bagus. Apabila mereka nak hujan, mereka minta dengan berhala ni. Apabila mereka nakkan pertolongan, mereka minta dengan berhala ni. Lalu mereka diberi pertolongan. Maka orang-orang Mekah pun terikut dengan dia. Orang Mekah pun sembahlah satu berhala ni. Kemudian orang-orang lain juga sembah berhala masing-masing. Buat, itu asalnya. Kemudian mereka bina berhala-berhala yang banyak, mereka bina. Banyak berhala yang mereka bina. Orang luar setiap kali musim haji datang ke Mekah, mereka lihat ada benda baru di Mekah. Berhala yang disembah, bukan sembah Allah direct. Maka mereka pun mulalah buat berhala. Pergi ke kampung masing-masing, tersebarlah berhala. Sampai buruknya Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ni mereka tahu Kaabah Baitullah. Tetapi sebagai postman, mereka cipta berhala, gantung berhala-berhala ni dekat Kaabah. Sampailah ada satu orang lelaki dengan satu orang perempuan berzina dalam kelambu Kaabah. Namanya Isa dengan Nailah. Berzina dalam kelambu Kaabah, lalu kena petir, mati dua-dua orang. Apa mereka buat? Mereka ambil Isa, letak atas Safa. Ambil Nailah, letak atas Marwah. Mereka tawaf. Pergi atas Safa, sembah Isa. Pergi ke Marwah, sembah Nailah. Teruknya Arab Jahiliyah, mereka sembah berhala-berhala. Jadi tersebarlah berhala. Tetapi mereka tahu Rabbul Alamin adalah Allah. Cuma mereka sembah Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Itu Arab Jahiliyah. Jadi tersebar di merata tempat. Bila Nabi SAW datang, bila mereka duk tanya, Tuhan kamu ni siapa? Nabi kata, Qul huwallahu ahad. Ini yang signifikan ayat ni. Katakanlah Allah adalah Tuhan yang ahad. Baik, apa maksud ahad? Apa maksud ahad? Ada beza tak antara ahad dengan wahid? Ada beza tak? Apa bezanya ahad dengan wahid? Wahid satu, ahad hari Ahad. Hari Ahad tu hari pertama. Baik, ulama khilaf.
Sebab kadang-kadang Allah gunakan perkataan wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang ahad. Jadi para ulama khilaf. Sebahagian ulama berpandangan ahad dan wahid maksudnya sama. Boleh guna dua-dua tempat. At-Tabari antara orang yang berpegang dengan pandangan ahad dan wahid maksudnya sama. At-Tabari namakan wahdaniyah. Sebahagian ulama mereka bezakan. Apa bezanya? Ahad membawa maksud yang lebih dalam daripada wahid, lebih khusus daripada wahid. Kita kata begini, contohnya kan, kalau kita kata hadzal rajul la yuqawimuhu wahidun, lelaki ini tidak boleh dikalahkan oleh wahid. Maksudnya kalau dua orang mungkin boleh kalahkan dia, seorang tak boleh kalahkan dia. Dua ataupun tiga orang mungkin boleh kalahkan dia. Tapi kalau Arab kata hadzal rajul la yuqawimuhu ahad, lelaki ini tak boleh dikalahkan oleh ahad, maksudnya dia tak boleh dikalahkan oleh seorang pun. Seorang ke, dua orang ke, siapa pun tak boleh kalahkan dia. Jadi itu beza dia, satu beza. Yang kedua, ahad digunakan untuk nafi. Ini benda penting, untuk nafi. Wahid digunakan untuk isbat. Orang yang belajar sufi mereka tahulah nafi dengan isbat. Kalau guna perkataan tu. Isbat maksudnya apa? Menetapkan sesuatu. Nafi maksudnya apa? Haji Wan mesti ingat nafi dengan nahi. Kita ulang banyak kali kelas bersama. Nafi untuk apa beza nafi dengan nahi? Nahi melarang. Nafi menidakkan. Jadi nafi menidakkan. Sebab tu kalau kita kata gini kan, ma ra'aitu rajulan wahidan. Aku tak nampak okey. Atau kita kata ini, ra'aitu rajulan wahidan. Aku nampak seorang lelaki. Tapi kalau kita nak kata tak nampak apa langsung, ma ra'aitu ahadan. Aku tak nampak siapa pun. Ma ra'aitu ahadan. Tak nampak siapa pun. Kalau kita kata kita nampak seorang, kita kata ra'aitu wahidan. Aku nampak seorang. Untuk maklumat lanjut, ikutilah kelas bahasa Arab kita. Proportion. Baik, seterusnya, sambung sikit. Jadi, para ulama, sebahagian mereka mengatakan perkataan ahad adalah untuk menafikan sesuatu yang sama macam Allah. Bukan sekadar untuk isbat, tetapi untuk menafikan apa-apa yang sama macam Allah. Maksudnya, Allah bukan Tuhan satu, bukan satu Tuhan. Allah adalah, kalau bahasa Melayu kan, kita kata satu-satunya Tuhan, yang tak ada siapa pun sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya perkataan ahad. Arab faham benda tu. Sebab itu Bilal radhiyallahu anhu apabila dia disiksa, dia kata ahad, ahad, satu-satunya Tuhan. Jadi perkataan itu Arab faham. Bila digunakan perkataan ahad, maksudnya cukup-cukup mendalam. Jadi apabila Nabi SAW bacakan ayat ini, Arab jahiliyah mereka faham. Apa yang Nabi maksudkan? Huwallahu ahad. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tak sama dengan mana-mana Tuhan yang lain yang kamu sembah. Tak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Menafikan adanya sesuatu yang sama tinggi dengan Allah, yang layak untuk dijadikan Tuhan. Tak ada siapa melainkan Allah. Itu maksudnya. Jadi akidah yang Nabi SAW ajar, yang first kali huwallahu ahad, mestilah hanya Allah satu-satunya Tuhan. Apa artinya Allah satu-satunya Tuhan? Satu, kita mesti percaya bahawa yang mencipta, yang mentadbir, yang mengatur, yang menjadikan segala benda berlaku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang berlaku secara semula jadi.
penciptaan dan sebagainya, semua adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja, tak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Apa yang Allah nak akan berlaku, apa yang Allah tak nak takkan berlaku. Dan yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu yang pertama. Maksudnya Nabi nak beritahu dekat Arab Jahiliyah, dekat Yahudi, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah satu-satunya Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah turunkan Allahus Samad. Kata, ini yang sebelum kita sambungkan, ini yang kita kena faham ni. Kadang-kadang kita baca translation, tapi kita tak faham maksud dia. Kita duk baca, katakanlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Ramai orang dia tak faham, Esa tu apa? Ini kita kena faham. Esa maksudnya apa? Menafikan ada yang lain sama macam dia. Itu Esa, satu-satunya. Baik, Allahus Samad. Allah, ini yang kedua, adalah As-Samad. Kalau translation dia tulis apa? As-Samad. Dia tulis apa? Apa hajat? Baik. Nampak ngandung hajat. Samad dalam bahasa Arab, Samad bererti Rais yusmadu ilaihi, tuan yang orang bergantung kepadanya. Fi hawaijihim, apabila orang ada hajat, orang bergantung kepadanya. Itu As-Samad. Satu maksud. Yang kedua, As-Samad juga bermaksud satu zat yang dia tak bergantung kepada benda lain. Itu juga maksud Samad. Jadi bila kita kata Allahus Samad, ada dua maksud. Satu maksudnya, Allah sendiri la yakul wala yashrab wala yakhruju minhu syai'. Allah tak makan, Allah tak minum, Allah tak perlukan kepada apa-apa pun. Mustaghnin, ghaniyun, kan sifat Allah ghani. Apa maksud ghani? Kaya. Ghani di sudut bahasa, betul-betul perkataan ghani berarti yastaghni 'anil akharin. Dia tak perlu kepada benda lain. Sebab itulah kita kata orang tu kaya. Orang tu kaya artinya dia tak perlukan bantuan orang lain. Yang maha kaya adalah Allah. Apa maksud maha kaya? Yang paling tak perlukan makhluk. Itu satu maksud As-Samad. Samad maksudnya zat yang tidak bergantung kepada sesuatu pun, tidak memerlukan kepada sesuatu pun. Sebab itu para ulama kata, siapa yang beranggapan bahawa arash itu untuk tanggung Allah, dia sesat. Bukan untuk tanggung Allah. Bahkan arash itu berdiri kerana kuasa Allah. Allah yang mendirikan arash. Allah tak perlukan makhluk. Allah tidak makan, Allah tidak minum, tak perlukan kepada pertolongan makhluk. Sebab itu dalam hadis Ibnu Abbas kan, kita baca Nabi SAW sebut, kalaulah kamu semua bersepakat, berkumpul ramai-ramai umat manusia ni, semua minta, dan Allah bagi kepada setiap seorang apa sahaja yang dia minta, tidaklah kurang apa yang di sisi Allah, melainkan seperti angkat jarum daripada lautan. Angkat jarum daripada lautan, air itu menipis, jatuh balik. Begitulah. Kalau nak digambarkan kurangnya apa di sisi Allah dengan kalau Allah bagi kepada kamu semua sekali, tidak berkurang di sisi Allah. Itu sekadar perumpamaan untuk menunjukkan langsung tidak berkurang. Samad, Allah tak perlukan kepada makhluk. Dan makhluk bergantung hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dahulunya di zaman Nabi SAW, ayat ini orang boleh baca dan orang boleh faham melalui pengalaman spiritual, tetapi mata mereka tak boleh nampak. Mereka hanya boleh yakini. Maksud ayat ni, kalau semua orang di atas muka bumi ni Allah bagi kepada semua orang hajat mereka, tak berkurang pun apa di sisi Allah. Zaman tu mungkin orang fikir
Kalau bagi kat semua orang, kurang juga tu sikit. Mata orang nampak begitu. Manusia ramai, bumi luas. Kalaulah semua orang dapat yang dia nak, memberi kesan besar. Sebab manusia pada zaman tu dia duk lihat, ini bumi, atas langit ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu je. Tapi dengan kemajuan, apabila orang lihat luasnya alam ciptaan Allah dengan mata, dan juga dengan ilmu, orang tahu bahawa dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Dunia tak ada nilai. Apatah lagi manusia yang hidup di dalam muka bumi ni, di sisi Allah sebesar manalah nilainya. Dalam hadis Nabi SAW sebut, dunia, langit dan bumi ni kalau bernilai di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk pun, kamu tak dapat rezeki. Tapi tak bernilai pun, tak sampai ke tahap tu pun. Contoh kalau kita dah tengok ni astronomi yang saya kaji juga, tengok dokumentari kan, bumi banding dengan matahari, 1.3 juta bumi boleh sumbat dalam tu. 1.3 juta bumi sumbat dalam matahari, cukuplah satu matahari. Bumi ni besar mana? Tak ada nilai banding dengan matahari. Matahari banding dengan bintang paling besar, hampir 10 milion matahari boleh sumbat dalam tu untuk membentuk satu bintang yang paling besar. Matahari tu nilai dia besar mana? Tak ada nilai. Dan ada ratusan bilion bintang di luar sana yang orang tahu, yang orang tak tahu lebih besar. Jadi kalau manusia dia tengok dengan ilmu dan dia baca ayat Allah, dia tahu yang dia ni sendiri tak ada bernilai besar mana pun. Bukan setakat dia, bumi yang dia tinggal di dalamnya ni tak ada nilai sebesar mana pun. Kalau Allah bagi seorang satu umat manusia matahari seorang sebiji pun tak habis, tak luar. Besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Saintis kata satu-satunya benda yang infinity, yang tak ada penghujung adalah space. Sebab space sentiasa berkembang. Ada sahaja benda di atas space, tapi space tu juga ada hujung. Ada permulaan dan ada hujung. Manusia tak tahu. Allah sahajalah As-Samad. As-Samad maksudnya tak ada permulaan, tak ada penghujung, tidak bergantung kepada makhluk. Makhluk bergantung hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan. Ini menafikan Kristian yang menganggap Isa bin Allah. Ini menafikan Yahudi yang menganggap Uzair bin Allah. Allah tidak melahirkan. Maksudnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah satu-satunya Tuhan. Tak ada asisten kepada Allah. Tidak ada tanasul. Tidak ada datangnya wakil daripada Allah, anak Allah, itu tak ada. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan maksudnya tidak ada permulaan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk mesti ada permulaan. Kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Allah wujud dan tidak ada sesuatu pun bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja. Kemudian Allah ciptakan makhluk. Jadi Allah tidak dilahirkan, tidak ada permulaan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Fizik, orang juga percaya mesti ada sesuatu yang tidak ada permulaan. Teori domino, mesti ada sesuatu yang mula, lalu benda lain boleh berturutan berlaku semua benda. Putaran mula akhir, mesti ada sesuatu yang dia solid ataupun dia statik. Meskipun orang yang tak percaya berlakunya penciptaan manusia kan, dia percaya katakan semua ni berlaku secara semula jadi dan sebagainya, energi yang membentuk semua benda, mesti ada satu benda yang solid, yang start daripada situ. Mustahil turutan ini akan berterusan. Sebab
Manusia percaya bahawa bumi ada hujung dia. Alam semesta ada hujung. Bila ada hujung, mesti ada permulaan. Dan bila ada permulaan, mesti ada sesuatu yang lebih besar daripada alam yang memulakan dia. Itu logik akal. Dan nas Al-Quran, Allah sebut walam yulad, Allah tidak dilahirkan. Maksudnya Allah adalah permulaan bagi segala-galanya. Tidak ada makhluk selain daripada Allah, sehinggalah Allah menciptakan makhluk. Allah, sifat-sifat Allah kekal. Makhluk adalah ada permulaan dan ada penghujung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang kufu, setaras, sebanding, sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni ada dua cara baca. Sebahagian ulama baca kufu, sebahagian ulama baca kuf'an ataupun kuf'un. Jadi sama ada fa di tengah itu dhammah ataupun sukun. Dua-dua ada qiraat yang ulama baca. Yang pasti maksudnya tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah sebut laisa kamitslihi syai', tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Bila Allah kata Allah mencipta, tak sama dengan makhluk kalau kita buat satu benda, tak sama. Bila Allah kata wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, tak sama dengan makhluk mendengar dan makhluk melihat. Allah mengetahui, tak sama dengan makhluk mengetahui. Yubdi'ul khalq thumma yu'iduhu, Allah memulakan penciptaan dan mengembalikan penciptaan selepas itu. Apa sahaja sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama dengan makhluk. Yang Allah cerita di dalam Al-Quran sifat-sifat Allah supaya kita faham, itu bahasa kita. Tetapi hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak difahami oleh makhluk. Apa persamaan dia? Persamaannya pada sebutan. Lafaznya sama. Allah mendengar, kita mendengar, itu sama. Tetapi hakikat kita mendengar tak sama dengan Allah mendengar. Cuma kita kena tahu apa sahaja sifat yang Allah sebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman dengan sifat-sifat itu. Bila Allah kata Allah mengetahui segala benda, kita kena tahu yang apa sahaja yang kita buat Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Bila Allah kata Allah mengaturkan setiap sesuatu, kita kena percaya bahawa tak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi ini melainkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bila kita belajar tentang sifat-sifat Allah, kita akan bahaskan bab ini mungkin lebih detail, bahawa sifat makhluk tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ni, kalau kita baca surah ni sahaja, kalau kita betul-betul beriman dengan surah ni, kita percaya hidup kita dah cukup untuk tenang, akidah kita dah cukup kuat. Dengan surah ni kita tahu bahawa yang paling berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, As-Samad. Dengan perkataan As-Samad tu sahaja cukup untuk membersihkan jiwa kita daripada bergantung hajat kepada makhluk. Kita susah, kita minta kepada makhluk. Kadang-kadang kita bergantung kepada makhluk. Kita rasa sengsara, kadang-kadang tak ada jalan keluar dah. Contoh orang Melayu tradisional kan, dia kena satu penyakit sebagai contoh, sakit teruk, sakit ajaib. Kaji-kaji tak jumpa, mana datang sakit ni dia tak jumpa, sakit teruk. Last orang kata kat dia, tak ada dah cara nak mengubati sakit ni, melainkan kena jumpa bomo siam, buatlah apa bomo tu suruh buat, baru baik sakit. Dia cuba, tak ada jalan keluar. Pergilah kat bomo tu pun katalah, bomo kalau minta nasi kandar 2 bungkus tak apalah, tak ada syirik. Bomo pun minta lah sembelih kambing ke apa-apa atas nama sekian-sekian benda, dia pun buat. Tiba-tiba baik sakit dia. Ini kita kena faham, As-Samad, Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, tempat bergantung hajat.
Kadang-kadang di sudut teori kita boleh belajar, tapi bila kita kena ujian tu, ramai orang tertewas. Sebab tipu daya syaitan, ghurur. Wa ya'iduhumus syaitan, syaitan memberi perjanjian kepada mereka dan janji itu palsu. Allah sebut dalam Al-Quran kisah tentang orang yang dia mengandung dia anak dia hilang, sampailah dia syirikkan Allah. Apabila dia syirikkan Allah, beranak betul. Ini ujian Allah. Mungkin kebanyakan manusia tak jadi begitulah, tapi ada orang diuji sampai begitu. Allah uji. Jadi Allahus Samad kena letak dalam jiwa kita betul-betul. Yang paling berkuasa mengatur hidup makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang kata nak buat syirik ni kan, kalau benda tu berpadanan, berpatutan, syirik tu kira ada lah nilai juga. Tapi ada orang lagi teruk pada tu. Benda yang tak ada, tak padan pun, terlalu kecil dia buat syirik kerana benda kecil. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia marah isteri dia bila isteri dia pakai tangkai. Dia balik ke rumah, nampak isteri dia pakai tangkai. Kemudian dia tanya isteri dia, kenapa pakai tangkai tu? Isteri dia kata, kalau dia tak pakai tangkai, mata dia sakit. Dia pakai tangkai tu, hilang sakit mata dia. Abdullah bin Mas'ud ambil tangkai tu, dia buang. Itu ini syaitan. Bila kau tak pakai tangkai tu, dia pergi cucuk-cucuk mata kau. Bila kau pakai tangkai tu, dia tak ganggu kau. Gangguan dia. Sebab tu dia ajarkan doa, azhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqaman. Hilangkanlah penyakit wahai Tuhan kepada manusia, sembuhkanlah sesungguhnya engkau maha penyembuh. Sehingga akhir doa itu cara dia. Yakin bahawa Allahus Samad, tempat bergantung hajat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau perkataan Samad ni sahaja duduk dalam jiwa kita betul-betul, nescaya tak ada orang akan buat syirik. Tak ada siapa. Tetapi itulah, manusia bila dia kena ujian, ramai orang tertewas di sebalik ujian tu. Harga syurga mahal. Walaupun Nabi sebut mudah. Kan dalam hadis, kalau kita baca hadis-hadis tentang syirik, kita lihat bahawa ya Allah, mudahnya nak masuk syurga. Dalam hadis ada seorang lelaki, para sahabat kata dia munafik, Nabi kata jangan kata begitu. Sebab Nabi SAW sebut hadis, Inna Allah harraman nar ala man qala la ilaha illallah. Allah mengharamkan neraka daripada sentuh sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali qalbihi, min qibali nafsihi, jujur betul-betul daripada jiwa dia. Baca macam senang. Dalam hadis Muaz bin Jabal, Nabi SAW sebut, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, ataupun man la yusyrik billah dakhala al-jannah. Mudah. Sesiapa yang tidak mensyirikkan Allah, dia masuk syurga. Dalam hadis Abu Dhar, Nabi SAW sebut, man mata walam yusyrik billah dakhala al-jannah. Sesiapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dia masuk syurga. Abu Dhar tanya Nabi SAW, wa in zana wa in saraqa, kalau dia berzina dan mencuri macam mana wahai Rasulullah? Nabi kata, wa in zana wa in saraqa, last sekali dia masuk syurga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, last sekali dia akan masuk syurga. Kita dengar macam mudah, tetapi untuk nak yakin Allahus Samad, itu susah. Abdullah bin Mas'ud riwayatkan hadis, Nabi SAW juga sebut, man mata yusyrik billah dakhalan nar. Sesiapa yang mati mensyirikkan Allah, dia masuk neraka. Syirik dia tak berlaku dalam bab kita percaya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mentadbir urusan langit dan bumi. Syirik boleh selamat daripada situ. Kita boleh selamatkan diri kita. Syirik tak berlaku dalam bab sifat-sifat Allah. Tak ada orang pergi percaya sifat Allah sama macam makhluk, sedikit sangat. Tetapi syirik kerap berlaku dalam bab Allahus Samad. Percaya bahawa Allah adalah tempat makhluk bergantung hajat. Sebab tu Nabi SAW sebut, as'adan nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah.
orang yang khalisatan min qalbi, orang yang paling berbahagia dengan syafaat aku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul jujur daripada jiwa dia. Jadi tuan-tuan, ringkasnya untuk hari pertama ni, ini akidah ni kita kena jaga. Kita kena betul-betul, bila kita solat kan, bila kita baca Allahu Samad, perkataan Samad tu kena pegang betul-betul dalam jiwa kita. Maksudnya Allah satu-satunya tempat makhluk bergantung hajat, bukan kepada makhluk yang lain. Sama ada ketika kita susah, ketika kita senang, Allah lah tempat kita bergantung hajat. Hak Allah tak boleh dibagi kepada makhluk. Yang mengampunkan dosa, yang memberi rezeki dan sebagainya, itu semua Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita boleh bincang asma wa sifat. Sifat Allah Rahim, sifat Allah Latif, sifat Allah Rahman dan sebagainya, Allah bagi kepada makhluk. Jadi doalah, berhajatlah kepada Allah semata-mata. Syirik ni kadang-kadang sikit dia masuk dalam jiwa manusia, dalam keadaan kita tak sangka-sangka. Jadi kita berhati-hatilah. Saya ingat setakat ni dulu untuk sesi pertama ni. Ringkasnya saya ulang balik, Qul huwallahu ahad ni, hari ni kita bincang tentang itulah. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah satu-satunya Tuhan, tak ada dah lain selain daripada Allah. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang makhluk bergantung hajat kepada Allah, dan Allah tidak perlukan kepada makhluk. Allah tak perlukan kepada sesuatu apapun. Makhluk bergantung hajat kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Tak adalah permulaan bagi Allah dan tidak ada penghujung bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, peganglah ayat ni betul-betul. Setiap kali kita baca, tadaburkan isi ayat ni. Kadang-kadang kita mungkin terjatuh ke dalam syirik kan, dalam keadaan tak sedar. Macam mana nak memperbaiki iman kita? Tadabur ayat ni. Setiap kali kita baca Huwallahu ahad, kita kena tanamkan dalam jiwa kita, Allah lah satu-satunya Tuhan. Allahus Samad, aku bergantung hajat semua ni hanya kepada Allah. Jadi dengan itu kita memperbaharui iman kita sentiasa. Surah ni kan, para ulama mereka suka diulang-ulang. Al-Imam Al-Qurtubi sebut, di zaman dia melihat manusia bila solat tarawih, mereka baca surah ni dalam setiap rakaat bersama dengan surah yang lain. Di Malaysia pun sama kan, ramai orang bila sembahyang 20 rakaat, setiap kali rakaat kedua dia baca Qul huwallah. Boleh, tak ada masalah. Cuma tadaburlah setiap kali kita baca, kerana surah ini bila kita amalkan, fadilat dia nanti di akhirat. Allah akan mengharamkan neraka daripada sentuh orang yang akidah dia betul. Akidah dia betul macam mana? Amalkan Qul huwallahu ahad. Jadi saya ingat, saya nak berhenti setakat ni dulu. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak, kita boleh sambung next sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya pasal bergantung harap kepada makhluk ni, Ustaz. Nak clearkan, kalau contoh kita ada suatu masalah, kita minta tolong orang tu, contohlah kita ada hutang, kita minta tolong kawan untuk pinjam duit. Adakah itu termasuk dalam kita mengharap pada orang lain? Padahal baik. Manusia tentang bergantung hajat, mereka ada makam-makam yang berbeza. Ada benda yang tak boleh minta melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki secara umum dia, selamat daripada neraka, hindarkan daripada kesakitan dan sebagainya, ini semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk ta'atil asbab, untuk mencari sebab, mengikut sebab. Wahdharu, Nabi Allah suruh kamu kena berjaga-jaga. Wa a'iddu mastata'tum, sediakanlah kuda-kuda dan juga kelengkapan perang. Ta'atil asbab, sebab nak menang perang kena ada tentera. Nabi suruh siapkan tentera. Wal takum minkum ta'ifatun, hendaklah satu kelompok manusia belajar agama, jangan pergi perang, nanti mengajar orang. Jadi nak pandai kena belajar, ta'atil asbab. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum jangan melampau. Nak hidup kena makan dan minum. Ini semua ta'atil asbab. Itu diajarkan oleh agama.
Demikian juga tadawu, berubatlah kamu, kerana nak sihat kena berubat. Jadi ta'atil asbab ini menjadikan sebahagian benda sebabnya berada di tangan orang lain. Satu, makan, kita kena makan lah. Tapi sebahagian masalah kita nampak penyelesaiannya ada di tangan orang lain. Maka dalam bab ini, contohnya kita sakit, orang kata makanlah ubat ni, makan ubat ni nanti sembuh. Kita pun makan ubat tu. Kita ada masalah hutang, kita tahu orang ni kaya, kita pergi jumpa dia, kita minta tolong bagi kat aku bantuan, dia pun bagi duit kat kita, kita pun bayar hutang kita. Jadi dalam bab ini manusia berbeza-beza. Saya nak faham benda ni, tuan-tuan. Satu, ada bab yang menjadi keperluan hidup kita. Ini kita tak boleh tinggalkan. Mesti makan, mesti minum, mesti tidur, tak boleh tinggalkan. Tetapi ada bab yang kadang-kadang asbab itu berada di tempat lain. Kebiasaannya kita tak perlu, tapi kadang-kadang kita diuji, kita perlukan kepada sesuatu. Kadang-kadang kita diuji, ya, sebahagian daripada sahabat kita diuji, kerja tiba-tiba hilang, perlukan bantuan orang. Ataupun kadang-kadang kita diuji, tiba-tiba sakit, perlukan ubat. Dalam bab ini manusia ada dua makam. Baik, umumnya kita boleh minta tolong dengan orang lain. Umumnya boleh. Dia tidaklah melanggar tauhid, melanggar akidah, tidak. Orang bagi bantuan, minta bantuan pada orang pada bab yang kita perlukan. Sebab untuk selesaikan masalah berada di tangan orang tu, kita minta tolong. Umumnya boleh. Kita tahu sebab untuk hilangkan penyakit ni kena makan ubat, kita makan ubat tu. Umumnya boleh. Kita tahu bahawa kadang-kadang benda sekecil-kecil benda ni, kita tengah jalan, barang kita ada di sana, kita minta tolong. Tolong bawa mai Ustaz, cawan tu, orang tu bawa mai kat kita. Umumnya boleh. Cuma ada sebahagian daripada sahabat Nabi SAW, Nabi ajar mereka makam yang berikutnya. Apa makam berikutnya? Mereka tak minta tolong dengan orang langsung. Mereka tak bergantung hajat langsung dengan orang. Sebab itu ada di kalangan sahabat Nabi SAW, bila dia naik atas unta, nak naik unta kan susah. Unta bukan macam motor. Motor tarik stand boleh jalan. Unta kena tunggu unta tu duduk dulu baru boleh naik. Kalau nak turun daripada unta tu kena duduk dulu baru boleh turun. Jadi bila tali tarik unta ataupun rotan ni jatuh daripada tangan kita, apa kita buat? Mudahnya, oi, pasing Zat, ambil lah balik. Kalau kita nak ambil sendiri susah. Unta tu kena turun, kita pula nak kena turun daripada unta, ambil rotan kita, naik atas unta tu nak berdiri balik, ambil masa. Ada di kalangan sahabat Nabi, mereka tak minta tolong dengan orang. Sampai ke tahap tu pun. Jatuh tali unta dia tunggulah unta dia turun, dia angkat tali sendiri, dia naik balik atas unta. Ada orang sampai begitu. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita baca dalam kelas hadis dulu, ada 70,000 umat aku akan masuk syurga tanpa hisab. Maksudnya Allah tak tanya dah amalan mereka. Apa ciri mereka? La yatatayyarun wala yastarqun, la yatatayyarun wala yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70,000 orang ni, mereka tidaklah tatayyur, tak menganggap sial. Kalau kena penyakit, dia tak merayu-rayu, dia tak kata macam mana aku boleh kena penyakit ni. Ni pasal silap makan lah ni, kalau tak silap makan tak kena penyakit ni. Ini pasal dia tak menganggap apa benda salah pun, dia terima je. Wala yastarqun, dia tak minta doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit aku. Dia tak pergi jumpa orang minta tolong doakan aku bagi sembuh, pun tak juga. Wala yaktawun, dia tak gunakan, dalam hadis disebutkan yaktawun, guna besi panas untuk sembuhkan sakit. Berubat pun tidak. Bila dia kena penyakit, ubat pun tak. Minta tolong dengan orang, berdoa minta sembuh pun tidak. Menganggap penyakit itu musibah berat pun tidak. Dia bertahan je. Mereka ini masuk syurga tanpa hisab. Adakah maksudnya salah kalau kita berubat? Tak salah. Nabi suruh berubat. Tetapi ini makam orang-orang yang tinggi. Itulah yang kalau nak dinamakan sufi. Nak namakan sufi, itu sufi yang betul.
Tak minta tolong langsung dengan orang, tak minta hutang dengan orang, tak pinjam langsung dengan orang, tak ubati sakit dia pun. Nabi SAW sebut, "Lau antum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra ya taghdu khimasan wa taruhu bithanan." Kalau kamu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Allah beri kepada burung-burung. Dia keluar pagi dalam keadaan perutnya kosong, dia balik petang dalam keadaan perutnya penuh. Jadi jawapan untuk soalan ni, minta tolong dengan orang, pinjam duit dengan orang dan sebagainya, itu semua tak salah. Kalau kita rasa sebab untuk selamatkan masalah kita ada di tangan orang lain, kita minta tolong. Tetapi kalau ada orang, itu pun dia tak mau, dia langsung tak minta dengan orang, itu makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hak-hak Allah, kita tak boleh minta dengan makhluk. Itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Wallahu a'lam. Ustaz, kalau untuk kita dalam perniagaan, kita minta pelaris, sebelum pelaris, kita ada salah satu daripada syirik atau tidak? Walaupun pelaris itu guna ayat Quran. Kita berniaga, kita pakai pelaris. Saya tak tahu pelaris itu macam mana. Kalau mengandungi unsur-unsur sihir, gunakan tangkai dan sebagainya, itu ada unsur-unsur syirik. Nabi SAW sebut, "Man allaqal tamimah faqad asyrak." Sesiapa yang menggantungkan tangkai, dia buat syirik. Percaya tangkai itu ada kuasa. Syirik ada dua, syirik akbar, syirik asghar. Kalau dia betul-betul percaya tangkai itu ada kuasa, itu syirik akbar, syirik terus. Kalau kita tanya dia pasal apa pakai tangkai ni, dia kata, "Dah, aku tawakal juga dengan Allah, ini sekadar cara tawakal." Itu tetap syirik. Syirik juga, jangan lupa pandai-pandai. Ada orang dia mengalahkan ustaz bila dia syarah. Ini bukan syirik, tawakal kepada Allah juga, tak boleh. Pakai tangkai tak boleh. Jadi apa sahaja kepercayaan dia, kalau dia betul-betul percaya ada kuasa, syirik sungguh dia. Kalau dia kata aku tawakal kepada Allah tapi dengan tangkai juga, itu syirik kecil, boleh membawa kepada syirik besar. Jadi kalau pelaris pakai tangkai, ini semua syirik. Kalau amalan, dia percaya kalau nak bagi laku perniagaan, buatlah sekian-sekian benda, laku perniagaan tu. Tengok amalan tu apa. Kalau amalan tu sekadar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Orang tanya dia, macam mana kedai hang boleh laku hang berniaga? Dia kata, aku tak pernah tinggal solat duha. Petua, kita pun amal solat duha macam dia. Itu boleh. Dia kata, aku nak bagi berniaga, aku setiap kali untung 1/3 aku akan sedekah. Aku akan sedekah je kat orang. Kita pun ikut dia, sedekah je kat orang. Okey. Petua tu tak salah, tak apa. Macam mana hang boleh laku? Aku setiap kali ustaz nak kedai, aku bagi makan free. Kita mau buat begitu. Itu semua okey. Itu contoh je lah. Kita keluar tajuk lah. Cuma kalau petua-petua ni sekadar petua yang diamalkan, petua itu juga bukan benda-benda maksiat, tak ada masalah, kita boleh amal. Pakai tangkai, syirik. Tengoklah pelaris dia tu macam mana. Tapi kalau dah lah buat tangkai, buat syirik, kemudian syirik itu pula untuk kenakan orang lain, 2 kali syirik. Satu, dia buat syirik untuk majukan perniagaan dia. Satu lagi, dia buat syirik untuk hancurkan perniagaan orang lain. Ini semua orang-orang yang kalau jumpa dia, bacakan dia ayat ni, "Fama asbarahum 'alan nar." Berani sungguh orang untuk masuk neraka. Itu ayat yang sesuai untuk dia. Bukan main berani lagi. Satu, dia buat untuk dia naik. Satu lagi, dia buat untuk orang lain jatuh. Macam dia akan hidup selama-lamanya. Orang-orang ni paling jahat. Berniaga, walaupun ramai orang buat begitu, jatuhkan perniagaan orang dan sebagainya. Kadang-kadang alasan dia bagus. Alasan dia kata, aku dah lama berniaga kat sini, dia main berniaga tak minta izin dekat aku, curi pelanggan aku. Nampak macam dia ni dizalimi, tapi dengan buat syirik, dia telah menzalimi diri dia sendiri. Menzalimi diri sendiri dengan menghalalkan azab Allah untuk dia. Jadi itulah sedikit sebanyak untuk masalah pelaris ini.